Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Semoga sentiasa di bawah peliharaan Allah selalu. Baik, untuk hari ini kita sambung lagi tajuk Solat Mercu Kejayaan Siri 2. Baik, macam biasa anak-anak bolehlah membuka buku teks muka surat 131. Baik, jom kita belajar. Sebelum kita teruskan pengajaran, kita lihat dulu apakah objektif yang boleh anak-anak capai. Diharapkan di akhir pengajaran, anak-anak dapat menyatakan 3 pembahagian rukun solat. Yang kedua, dapat menyenaraikan 2 jenis solat, sunat solat. Kemudian yang ketiga, menyatakan 3 akibat tidak solat. Keempat, menyatakan 2 hikmah solat. Dan seterusnya menyatakan kelebihan solat dari sudut sains. Baik. Yang pertama ialah kita nak bercerita tentang rukun solat itu tadi. Sebelum ni dalam siri 1 saya telah menyatakan rukun solat terdapat 13. Kali ini kita nak cerita tentang pembahagian dia. Jadi rukun solat ni terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu rukun qalbi. Rukun qalbi itu ialah perbuatan yang kita kena lakukan di dalam hati. Perbuatan dalam hati, iaitu niat. Wajib berniat dalam hati. Yang kedua ialah rukun qauli, iaitu perkataan. Perkataan yang kita perlu buat dalam solat. Itu contohnya wajib dilafazkan dengan suara sekadar didengar telinga sendiri, bukan dalam hati. Okey, jadi kalau kita baca Al-Fatihah contohnya, sebab dia adalah rukun. Jadi dia kata rukun qauli itu mestilah dilafazkan dengan suara sekadar didengar telinga sendiri. Mesti disebut di mulut. Anak-anak faham ya? Baik. Dan seterusnya ialah rukun fi'li, iaitu perbuatan. Perbuatan contohnya semua perbuatan dalam solat yang wajib dilakukan. Baik, kita kembali pada 13 rukun solat tadi. Yang pertama dia kata niat, yang itu dipanggil rukun qalbi. Yang kedua ialah berdiri bagi yang mampu. Itu adalah rukun fi'li. Mari kita tengok pembahagian dia sedikit contoh. Ini ialah contoh pembahagian rukun-rukun solat. Rukun qauli antaranya ialah takbiratul ihram. Dia disebut Allahu Akbar. Yang kedua ialah membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga ialah membaca tahiyat akhir. Selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir dan memberi salam. Itu semua adalah rukun qauli, percakapan. Kemudian yang seterusnya ialah rukun fi'li, iaitu berdiri dengan betul bagi yang mampu. Kedua ialah rukuk serta tamakninah. 3 ialah iktidal serta tamakninah. Yang keempat ialah sujud 2 kali serta tamakninah. Yang kelima ialah duduk antara 2 sujud serta tamakninah. Keenam ialah duduk tahiyat akhir dan yang ketujuh adalah tertib. Jadi kalau anak-anak tengok kat sini, 7 campur 5 campur 1 semuanya adalah 13 rukun solat. Baik, kita tengok pula perbuatan sunat dalam solat. Okey. Jadi dalam solat ini ada perbuatan sunat itu terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama dipanggil sunat hayat. Yang kedua ialah dipanggil sunat ab'ad. Apa tu? Mari kita tengok. Okey. Sunat hayat maksudnya ialah perbuatan sunat yang jika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Saya ulang sunat hayat itu ialah perbuatan sunat yang jika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Contohnya angkat tangan ketika takbir. Sebab kita belajar tadi yang rukun tadi, pertama niat. Yang kedua ialah takbiratul ihram. Sebut tu adalah rukun. Kalau tak buat maka batal solat.
Jadi kalau kita angkat tangan ketika takbir itu hanyalah sunat hayat. Ustazah saya tak angkat, Ustazah saya sebut je. Sah solat. Tetapi tidak perlu sujud sahwi. Contoh yang kedua ialah melihat tempat sujud. Itu adalah sunat hayat. Seterusnya, baca doa iftitah juga adalah sunat hayat. Jika tertinggal, tidak perlu sujud sahwi. Menyebut amin selepas Al-Fatihah juga sunat hayat. Melafazkan takbir ketika berpindah dari satu rukun ke satu rukun juga merupakan sunat hayat. Membaca tasbih ketika rokok dan sujud. Yang awak baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, itu juga adalah merupakan perbuatan hayat. Di mana tidak perlu sujud sahwi. Dan yang lastnya ialah memberi salam yang kedua. Baik, faham ya anak-anak? Itu ialah dipanggil sunat hayat. Baik, yang seterusnya ialah sunat ab'ad. Sunat ab'ad itu ialah perbuatan sunat yang jika ditinggalkan tidak membatalkan solat, tetapi sunat diganti dengan sujud sahwi sebelum memberi salam. Jadi perkara-perkara sunat ni kalau kita tak buat sebenarnya tak batal solat, kecuali awak tinggalkan rukun. Cuma untuk sunat ab'ad ni digalakkan, sunat lagi kita buat tu dengan menggantikannya dengan sujud sahwi. Apa contohnya? Mari kita tengok. Duduk tahiyat awal. Jika awak tertinggal duduk tahiyat awal, awak lupa semayang. Semayang lupa tahiyat awal. Maka dia tak batal. Tapi digalakkan sunatnya ialah kita ganti dengan sujud sahwi. Baik. Membaca tahiyat awal. Selawat kepada Nabi SAW selepas tahiyat awal. Jangan tertukar. Rukun solat termasuk selawat ke atas Nabi Muhammad tu dalam tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal, sunat ab'ad. Baik, selawat kepada Nabi selepas tahiyat akhir. Ini ialah kalau selawat ke atas Nabi Muhammad, rukun. Kalau selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad selepas tahiyat akhir, itu adalah sunat. Yang mana tu Ustazah? Yang kamu duk baca kama sallaita ala Ibrahim, semua tu, itu adalah sunat ab'ad. Baik, seterusnya membaca doa kunut pada solat subuh. Jika tak buat, boleh. Tapi hendaklah diganti dengan sujud sahwi. Berdiri ketika membaca doa kunut. Dan seterusnya ialah selawat kepada Nabi SAW dan keluarga ketika membaca doa kunut. Mari kita tengok pula. Apa akibat meninggalkan solat? Tengok kartun ni, astagfirullahalazim dia kata. Takut dia. Baik, yang pertamanya ialah berdosa besar. Yang keduanya ialah menjadi penghuni neraka. Dan yang ketiga boleh menjadi kafir jika menolak kefarduan solat. Kemudian kita tengok pula apakah hikmah solat ataupun kelebihan solat. Yang pertama, menjadi penawar stres dan tekanan perasaan kepada kita. Kerana, biasanya kena tulis kerana dia memberi ketenangan. Kita rasa kita boleh meluahkan perasaan kita kepada Allah. Baik. Yang kedua ialah hidup selamat, diberkati dan dikasihi Allah. Yang ketiga ialah memberi kebahagiaan, hidup dan ketenangan jiwa. Yang keempat, menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. InsyaAllah, dengan izin Allah. Baik, seterusnya yang kelima ialah membentuk disiplin dan akhlak mulia. Di sini memang terbuktilah. Kerana contohnya bila kita solat. Dalam solat tu sendiri dia mengajarkan kepada kita supaya hendaklah tertib. Mesti niat dulu, mesti rokok dulu sebelum sujud. Macam itulah maknanya dia membentuk disiplin. Bahkan dari segi masa tu sendiri. Kalau nak sembahyang zuhur, waktu dia ialah pukul 1, 1:30 macam tu. Maknanya kita ada disiplinnya. Baik. Dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian seterusnya kita lihat pula kelebihan solat dari sudut sains. Sains juga telah menyatakan, telah membenarkan tentang kelebihan solat itu sendiri.
Ini bukan Ustazah yang cakap. Ini ialah hasil daripada ujian oleh pakar-pakar sains yang telah dibuat. Yang pertamanya ialah ketika berdiri, takbiratul ihram dan qiyam, boleh meluruskan tulang belakang. Bila dia buat kajian, dia kata bila berdiri tu boleh meluruskan tulang belakang. Bahkan membesarkan rongga dada dan latihan pernafasan. Yang kedua, ketika rokok, iktidal dan tamakninah itu boleh menyebabkan mengelakkan risiko penyakit tulang belakang serta terapi untuk mengurangkan sakit pinggang. Ketika sujud pula sesuai dengan tarikan graviti itu, maka dia akan meningkatkan pengaliran darah dan oksigen ke otak. Dan yang seterusnya ialah kadar denyutan jantung dan tekanan darah menjadi lebih rendah. Okey. Apabila kita membengkokkan jari kaki ketika sujud ataupun duduk iftirashi, maka ia meningkatkan kadar pembakaran lemak dalam badan serta melancarkan pengaliran darah ke jantung. Okey, kalau anak-anak nak kurus, so anak-anak kena bengkokkan betul-betul jari kaki ketika sujud. Sebab pakar sains kata bila dia buat ujian dia menunjukkan dia meningkatkan kadar pembakaran lemak dalam badan. Okey. Dan ini adalah info tentang 7 anggota sujud iaitu dahi dengan hidung hendaklah betul-betul di tempat sujud. Kedua telapak tangan juga hendaklah lurus menghadap ke arah kiblat dan diletakkan betul-betul di lantai. Kedua lutut dan kedua jari kaki hendaklah dibengkokkan. Okey, ini gambar anak-anak boleh tengok sini. Okey, macam mana dua belah hujung jari kaki dia. Macam mana dua belah lutut dia bertemu dan dia pada tempat lantai sujud tu lah. Okey. Tengok kalau tak nampak anak-anak kena Google sikit lah kat YouTube. Okey. Ini cara dibengkokkan dengan tak bengkok tu. Okey, tengok betul-betul. Cuba buat. Okey, so itu saja daripada Ustazah tentang tajuk solat mercu kejayaan. Di sini Ustazah sediakan juga latihan pengukuhan. Yang pertama rukun qauli merujuk kepada rukun qauli. Qauli itu apa? Perkataan, percakapan. So doa tu perkataan tapi rukun tak? Wajib tak? Jadi jawapan dia ialah wajib dilafaz dengan suara sekadar di telinga sendiri. Nombor 2. Berikut adalah sunat abad. Apa dia sunat abad? Ingat balik. Sunat abad itu ialah apabila ditinggalkan maka hendaklah sujud sahwi. Jawapan dia ialah B. Membaca doa kunut. Ini jawapan dia. Membaca kecuali. Sorry. Kecuali iaitu membaca isti'azah. A'udzubillah. Okey, D. Wajib lafaz. Nombor 3, pernyataan datang merujuk pada maksud. Okey, kalau jika ditinggalkan tidak batal solat tapi sunat diganti. Tadi saya dah sebut sunat abad. Antara penghalang khusyuk dalam solat ialah solat ketika lapar dan kita lihat pula yang kelima iaitu pilih pernyataan yang merujuk kepada peranan akal ketika solat. Okey, cuba tengok. Nombor 1 peranan akal ketika solat. Okey, C iaitu menghayati maksud bacaan dalam solat. Baik, itu saja daripada Ustazah. Sekian, terima kasih. Semoga bertemu lagi insya-Allah pada tajuk-tajuk yang seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.